Okey, kita akan sambung pada bahagian yang kedua dalam bab qisas, iaitu al-qisasu fil atraf. Apa itu qisasul fil atraf? Iaitu qisas yang melibatkan anggota badan terputus, terpotong, terkeluar. Contoh telinga terputus, okey, mata terkeluar, gigi patah, lidah terpotong, tangan, jari, kaki terpotong. Maka itu kita kategorikan sebagai al-qisasu fil atraf. Ada 4 syarat. Okey, ada 4 syarat yang kita akan belajar supaya seseorang itu boleh dikenakan qisas pada atraf. Yang pertama mestilah at-tasawa fil ismi. Kalaulah ustaz potong jari kanan, mesti yang dipotong itu jari kanan. At-tasawa fil ismi. Faham maksud dia? Ialah kalaulah yang cedera itu telinga kanan ataupun yang terpotong itu telinga kanan, maka hendaklah telinga kanan juga diqisaskan. Jangan telinga kiri. Faham? Mestilah telinga kanan juga. Kalaulah mata sebelah kiri yang terkeluar, mestilah mata sebelah kiri yang diqisaskan. Maksudnya dicungkil. Kalaulah jari ibu yang dipotong, maka qisasnya juga mestilah jari ibu. Tak boleh kita ambil jari kelingking. At-tasawa fil ismi juga maksud dia mestilah kalau kanan, kanan. Kalau kiri, kiri. Kalau ibu jari, ibu jari. Kalau ibu jari kaki lah. Jangan kita ambil ibu jari tangan. Maka at-tasawa fil ismi, sama sudut nama. Yang kedua ialah at-tasawa fil sihhati wa adamiha. Mestilah sama ada sudut sihat dan cacat. Maksudnya tak sihat. Maksud dia kalaulah mangsa itu terpotong jari ibu yang sihat, maka qisasnya juga mestilah jari ibu yang sihat. Faham? Kalaulah seseorang itu seseorang itu dicungkil matanya yang buta. Mata sebelah kiri buta contoh, ataupun dua-dua mata buta, kan? Dicungkil mata dia. Maka bolehkah diqisas orang yang matanya sihat, yang celek? Maka tidak boleh. Sebab apa? Sebab tak sama dari sudut sihat dan tak sihat, cacat dan sihat. Faham? Tak sama ada sudut cacat dan sihat. Maka tak boleh dikenakan qisas, berpindah kepada diat. Bila tak boleh qisas, maka berpindah kepada diat. Okey? Sama juga ustaz tumbuk orang tu patah gigi arnab kat depan ni dua. Maka diqisaskan ustaz, gigi arnab dua lah. Tiba-tiba rupanya ustaz tak ada gigi dua. Gigi dah memang tak ada, gigi palsu ya. Maka boleh tak qisas cabut gigi palsu? Maka tak boleh. Sebab ustaz dikategorikan sebagai cacat, maka berpindah kepada dia. Dan yang ketiga ialah al-qat'u min mafsal. Iaitu dipotong itu mestilah pada sendi. Dipotong itu mestilah pada sendi. Mafsal maksud sendi. Kalau ni ada sendi lah. Contoh jari. Kan? Jari ni ada sendi kecil kan? Ada sendi kecil. Maka kalau dipotong, kalaulah seseorang tu dipotong di sini, maka lah qisasnya mesti ada di sini. Kalaulah tangan dia dipotong di sini, maka di manakah tempat qisasnya? Mestilah ambil sendi yang paling menima, iaitu di sini. Qisasnya di sini. Bukan di sini. Sini tak ada sendi, kita tak tahu sebab lengan setiap orang tak sama panjang. Faham? Lengan setiap orang tak sama panjang, maka tak adil untuk kita ukur. Maka kita ambil sendi. Faham? Sama juga siku, kok. Mirfaq. Ni kok. Ni mirfaq. Okey, siku. Okey, kalaulah dipotong di sini, maka qisasnya adalah di siku. Faham? Okey, kalau ada sendi lah. Kalau telinga, mana tempat yang ada ukuran dia kan? Okey, kalau mata, kalau gigi, kalau jari kaki, maka di sana ada ukuran. Mesti benda itu boleh ada dipotong di sendi ataupun benda yang boleh diukur. Dan yang keempat ialah sabatal qisas fil amdi faqat. Iaitu qisas itu hanya melibatkan kesalahan sengaja sahaja. Maksudnya sengaja potong. Sengaja mencederakan sehingga patah gigi ataupun
keluar biji mata ataupun putus telinga, gigit telinga sampai putus, Mike Tyson kan, digigit sampai putus, maka sepatutnya ikut undang-undang Islam, Mike Tyson pun akan diqisas, maka dipotong telinga dia. Faham? Itu faham. Okey. Apa lagi dalam bab qisas? Okey. Macam Ustaz sebut tadi, apabila tak boleh diqisas disebabkan tak cukup syarat 4 tadi ataupun salah satu daripada 4 syarat tersebut, maka berpindah kepada diat. Diat ada diat yang melibatkan nyawa, ada diat yang melibatkan anggota al-atraf. Apa diat dia? Yang pertama, okey. Sekiranya diat tersebut wahidun min jinsi. Dia ada satu ya, dia tak berpasang. Faham tak? Dia lidah contoh. Apa lagi? Hidung contoh, dia tidak ada pasangan. Maka diat dia ialah 100 ekor unta. Okey, 100 ekor unta. Okey, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Okey, diat dia samalah tadi. Okey. Kalaulah anggota tersebut, anggotanya ada pasangan. Contoh mata, ada mata kanan, mata kiri, kan? Telinga, ada telinga kanan, telinga kiri. Ataupun jari, ada 5 jari kan? Jari ibu, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, kan? Ada tangan kanan, tangan kiri. Maka yang melibatkan berpasangan ini, maka contoh telinga sebelah kanan kalau cedera hanya diat dia 50 ekor unta. Kalau mata belah kanan, diat dia adalah 50 ekor unta. Kalau jari ada 10 ni, satu jari bernilai 10 ekor unta. 5 jari 5 ekor 50 ekor unta. 10 jari 10 ekor 100 ekor unta. Satu tangan ni 50 ekor unta, dua tangan 100 ekor unta. Kalau gigi dia ada pembahagian adalah setiap gigi ni dia ada nilai. Dia bukan satu gigi 100 ekor unta, dia ada nilai, cuma Ustaz tak ingat. Okey, kita tak belajar lagi. Okey, berikutnya yang terakhir. Okey, yang terakhir dalam bab qisas ni ialah al-qisasu fil juruh, iaitu qisas yang melibatkan kecederaan. Contoh kan, bergaduh kan, katuk dengan kerusi ni, luka ni panjang ni. Kan, ataupun tumbuk lebam mata ni, luka ni, berdarah. Tumbuk ni pecah gusi, pecah bibir kan. Tikam, tak mati, tikam, luka, tembak, luka. Maka itu ialah al-qisasu fil juruh yang melibatkan kecederaan. Okey, kalaulah al-qisasu fil jurus, maka tidak ada qisas. Tidak dibalas balik, tidak dikatuk kepalanya supaya, ataupun tidak contoh kawan tu mencederakan di kepala 5 cm. Boleh tak kita lukakan diri dia 5 cm? Maka tak boleh. Dalam dia berapa 2 mm, boleh tak? Tak boleh. Melainkan la yasbutul qisas illa fima yumkinu dhabtuhu. Okey, tidak boleh kita qisas melainkan pada tempat yang boleh kita ukur dengan tepat saja. Susah. Sekiranya tak boleh, maka inilah jawapannya. Yang poin yang kedua iaitu yang taqilu ilal hukumah, berpindah kepada denda hukumah. Okey, dalam bab qisas juruh ni, dia tak nama dia diat, dia nama hukumah. Pampasan dia nama dia hukumah. Apa itu hukumah? Hukumah ialah sebahagian daripada diat juga, tetapi kadarnya itu ditentukan oleh hakim. Kadarnya berapa jumlah yang perlu dibayar ditentukan oleh hakim. Contoh 100 ekor unta, diat biasa, maka hukumah denda bagi ataupun pampasan bagi kecederaan, contoh kan, lebam mata kan. Mungkin hakim mengarahkan supaya pesalah membayar seekor unta sahaja sebagai pampasan. Itu saja. Okey, itu saja. Sebagai hukumah ataupun denda dan pampasan kepada mangsa. Itu saja, wallahu alam. Adapun untuk hikmah kamu boleh baca sendiri. Dan soalan Ustaz akan bagi selepas ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.